Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk untuk UMT 112 Matematik Teknologi dan juga adalah UNC 112 Matematik Komputeran 1. Okey, kod dan nama kursus untuk topik matriks ini. Topik matriks ini adalah sama untuk dua ni. Okey, dua kursus ini. Jadi kita masuk untuk 1.1 dahulu menggunakan konsep matriks. Kita tengok 1.0 matriks. Cikgu ulang untuk kelas sebelum ni sebab sebelum ni ada beberapa pelajar yang tidak masuk. Jadi kita masuk sedikit pengenalan untuk matriks. Okey, matriks ialah nombor yang disusun dalam baris dan lajur dan membentuk suatu tata susunan segi empat tepat. Okey, ini adalah matriks. Dan kita masuk menggunakan konsep matriks, menyatakan bilangan baris, lajur dan peringkat. Jadi ada tiga istilah yang kamu kena faham dan tahu gunanya, dan kamu kena kenal pasti siapakah dan di manakah untuk kamu boleh tahu kedudukannya. Okey. Yang pertama sekali adalah baris. Baris ni ingat, bila diberi matriks ni, sebagai contoh, baris adalah yang ni. Dia macam baring. Jadi, baris. Baris yang pertama mengandungi nombor 15 dan 16. Baris 2, 14 dan 18. Dan baris 3, 17 dan 12. Kita ambil yang ni. Semua ni. Satu baris. Untuk lajur pula, lajur dia adalah yang macam ni, berdiri. Okey, berdiri. Dan matriks ni mempunyai cara untuk kita menulis peringkat. Ini adalah peringkat matriks. Peringkat matriks ini adalah kamu perlu tulis baris dahulu dan diikuti lajur. Okey, jadi untuk soalan ini peringkat adalah 3 darab 2. Okey, 3 darab 2. Dan seterusnya kita tengok latihan 1. Nyatakan bilangan baris, lajur dan peringkat bagi setiap matriks yang berikut. Okey. Baris untuk soalan A. Berapakah bilangan baris? Kalau kita tengok 1, 2, 3, ada 3. Jadi maknanya baris ada 3. Seterusnya tengok sini, berapakah bilangan lajur? Lajur ada 1 sahaja. Jadi jawapannya lajur adalah 1. Dan peringkat matriks adalah 3 darab 1. Sebab baris darab dengan lajur. Jangan selesaikan. Okey? Jangan selesaikan 3 darab 1 sama dengan 3. Ini salah. Kita buat begini sahaja, 3 darab 1. Okey, untuk kita kenal pasti bahawa yang di hadapan adalah baris dan di belakang adalah lajur. Okey, soalan seterusnya. Soalan B, kita tengok di sini. Soalan B ada berapa baris? 1, 2. Jadi kita ada 2 baris dan lajur pula 1, 2, 3. Kita ada lajur 3. Jadi peringkat matriks 2 darab 3. Okey, 2 darab 3. 2 baris dan 3 lajur. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Lengkapkan jadual yang berikut. Soalan yang pertama, berapakah bilangan baris, lajur dan peringkat? Soalan untuk matriks negatif 5, 3 dan 7. Baris ada 1. Baris ada 1. Manakala lajur ada lajur 1, lajur 2 dan lajur 3. Jadi kita ada 3 lajur. Jadi peringkat macam biasa, baris darab dengan lajur. Jadi jawapannya 1 darab dengan 3. Macam cikgu cakap sebelum ni, jangan selesaikan. 1 darab 3, 3. Jangan selesaikan. Biarkan saja dalam bentuk begini. Ini dinamakan peringkat. Okey, seterusnya soalan B. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2, negatif 2, 2, 0, 8. Berapa baris? 1, 2. Ada 2
baris, 2 baris. Manakala lajur ada lajur 1 dan 2. Jadi lajur ada 2. Peringkat adalah 2 darab 2. Ya, soalan nombor 3. Diberi matriks berapa baris? Ada baris 1, baris 2 dan baris 3. Ada 3 baris. Jadi kita tulis 3 baris. Dan berapa lajur? Lajur 1, lajur 2, ada 2 lajur, 2 lajur. Jadi peringkat adalah 3 darab 2. Soalan nombor 4 diberi matriks. Kita kira berapa baris? Ada baris 1, baris 1, baris 2 dan baris 3. Ada 3 baris. 3. Dan berapa lajur? Ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 lajur. Jadi lajur pun 3, peringkat 3 darab 3. Mudah sahaja untuk kita mengenal pasti baris, lajur dan peringkat. Okey, kita tengok 1.1.1. Mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Okey, unsur. Nampak sini unsur tertentu dalam suatu matriks. Okey, nombor-nombor dalam kurungan, dalam kurungan sesuatu matriks dinamakan unsur. Okey, dinamakan unsur. Nombor di dalam kurungan macam contohnya ni A11. Unsur yang pertama, kedudukan. Kenapa huruf A diguna? Sebab kita guna matriks A. Okey, yang di hadapan ini kita panggil matriks, nama dia. Namanya matriks A. Okey, matriks A. Jadi unsur di dalamnya pun A11 adalah kedudukan. Okey, kedudukan. Sebagai contoh, yang di hadapan itu adalah untuk baris dan di belakang adalah lajur. Okey, kita tengok contoh supaya kamu boleh lebih faham. Okey, contoh 2. Diberi matriks B. Ini namanya matriks B. Dan Bij adalah unsur di dalam matriks B. Maknanya I di hadapan adalah baris dan di belakang adalah lajur. Okey. Jadi soalannya, nyatakan unsur bagi pertama, baris pertama dan lajur kedua. Baris pertama dan lajur kedua. Maknanya apabila baris pertama, lajur kedua, baris pertama dan lajur kedua, itu maksudnya. Okey, baris pertama, lajur kedua. Jadi kita tengok siapakah baris pertama? Baris pertama dan lajur kedua, Okey, lajur kedua. Jadi kita tengok baris pertama, lajur kedua. Okey, ni lajur 2, baris 1. Dan siapakah yang bertindih? Maknanya nombor 3. Nombor 3 adalah yang bertindih di situ, ya, yang bertemu. Jadi jawapannya adalah 3. Okey, soalan seterusnya. Baris ketiga dan lajur pertama. Baris ketiga. Jadi kita cek daripada soalan baris ketiga dan lajur pertama. Okey, ini adalah baris ketiga dan lajur pertama. Baris ketiga dan lajur pertama. Okey. Okey. Jadi siapakah yang bertindih dan bertemu? Adalah nombor 4. Jadi kita tulis di situ baris ketiga lajur pertama adalah nombor 4. Okey. Soalan seterusnya C. B22 adalah baris 2. B22 maknanya baris 2 dan lajurnya pun 2. Siapakah dia? Baris 2 dan lajur 2. Di mana bertemu dan bertindih adalah kosong. Jadi soalan C jawapannya B22 adalah
kosong. Okey, B32 pula. Okey, B32. Maknanya baris 3 dan lajur 2. Siapakah baris 3 lajur 2? Kita tengok, kita cek soalan dari sini. Baris 3 lajur 2. Okey, ini lajur 2 baris 3. Yang bertindih atau bertemu adalah negatif 8. Jadi jawapannya B32 adalah negatif 8. Okey. Ini untuk soalan ni. Jawapannya di bawah. 3408. 340 dan negatif 8. Okey. Kita masuk untuk latihan 2 pula. Okey, latihan 2. Yang ini latihan 2, nyatakan unsur. Menyatakan unsur baris pertama dan lajur kedua. Baris pertama, lajur kedua. Baris pertama, lajur kedua. Baris pertama, lajur kedua, jawapannya negatif 1. Negatif 1. Dan huruf B pula, baris kedua, lajur ketiga. Baris kedua. Baris kedua dan lajur ketiga. Maknanya jawapannya adalah kosong. Okey, C. Baris kedua, lajur pertama. Okey, baris kedua, lajur pertama. Baris kedua, lajur pertama. Jawapannya adalah nombor 6. Jadi jawapannya adalah nombor 6. Okey, yang ni soalan nombor 2. Diberi P adalah matriks. Ini nama matriks. Matriks P. Jadi di dalamnya ni pun dia menggunakan P11, P13, P41, P23. Dia menggunakan huruf P. Sebab apa? Di atas matriksnya adalah matriks P. Jadi di dalamnya ni unsur-unsur adalah menggunakan P. Maknanya kedudukannya lah. Siapakah dia? Kita tengok soalan yang huruf A. Okey, P13. P13 bermaksud baris 1 dan lajur 3. Siapakah yang bertindih? Jawapannya 5. Jadi jawapan pertama adalah 5. B pula, 41. Maknanya baris 4, lajur 1. Jadi jawapannya negatif 8. Yang bertindih adalah 8. Negatif 8. Okey. C. P23 baris 2 lajur 3. Okey, baris 2 lajur 3 adalah negatif 0.9. Jadi jawapannya negatif 0.9 ataupun negatif 0.9. Okey. D. P43 baris 4 lajur 3. Jadi jawapannya adalah yang ni. Okey, yang bertindih negatif 2/9. Jawapannya negatif 2/9. Okey, soalan E. P33 baris 3 lajur 3. Siapakah yang bertindih? Negatif 2. Negatif 2. Okey. F. P34. P34, kita tengok di sini. Baris 3 lajur 4. Yang bertindih adalah negatif 0.5. Jadi jawapannya di situ 0.5. Okey. Ini adalah jawapan dan jalan kerjanya. Kita kira melalui kita cek di mana kedudukan matriks yang diminta tu. Okey. Seterusnya cikgu masuk sedikit untuk 1.1.2. Mengenal pasti matriks sifar, identiti, perpenjuru, segitiga dan segi 4 sama. Ada
5 matriks yang kamu kena fahami dan tahu istilahnya. Okey, matriks yang pertama adalah matriks sifar. Matriks sifar ialah suatu matriks yang semua unsurnya adalah sifar. Di dalamnya semua sifar ataupun kita panggil kosong. Tidak kisahlah dia berapa peringkat. Okey, dan bila isi di dalamnya adalah sifar, dia dipanggil matriks sifar. Matriks sifar apabila semua unsurnya adalah sifar. Okey, yang huruf B pula matriks identity. Matriks identity ni dia mestilah segi 4 sama. Tidak boleh segi 4 tepat. Dia mesti segi 4 sama. Tidak kisahlah 2 kali 2 ke, 3 kali 3 ke, 4 kali 4 ke. Okey, yang penting segi 4 sama dan mempunyai unsur pepenjuru utamanya adalah 1. Manakala yang lain adalah sifar. Okey, identity ni senang kita tahu, tengok di tengah-tengah. Okey, ini pepenjuru utamanya adalah nombor 1. Yang lain adalah sifar. Sama juga yang ni, di tengah-tengah ini pepenjuru utamanya ni adalah 1, yang lain adalah sifar. Itu dipanggil matriks identity. Okey, untuk C pula matriks pepenjuru. Matriks pepenjuru. Matriks pepenjuru ialah matriks segi 4 sama. Okey, sama juga. Yang mempunyai semua unsur di atas dan di bawah pepenjuru utamanya adalah sifar. Siapakah? Okey, tengok di sini kalau dia 2 kali 2. Okey, 2 kali 2, 2 baris, 2 lajur. Maknanya di sini pepenjurunya ni adalah sifar. Okey, sama juga di sini sifar. Atas dengan bawah. Maknanya di pepenjuru tu bermaksud di hujung ni lah dia membentuk segitiga tepi ni. Okey, dia kosong ataupun dipanggil sifar. Samalah nombor kosong atau nombor sifar. Okey. C, matriks segitiga. Matriks segitiga. Matriks segitiga ni ialah suatu matriks segi 4 yang mempunyai unsur di bawah pepenjuru utamanya adalah sifar. Kita tengoklah dia membentuk segitiga begitu di hujungnya. Sebagai contoh, kalau yang ini dia di sini. Okey, satulah sini. Ini pun 1. Dia matriks segitiga. Kalau sebelum ni dia atas, bawah. Kalau yang ini salah satu saja matriks segitiga. Okey, matriks segitiga. Ini dipanggil matriks segitiga. Ada 2 jenis ya. Kalau matriks segitiga ni ada 2 jenis. Ini matriks segitiga atas. Okey, ada 2 jenis. Ni ada yang atas dan ada yang bawah. Okey, kalau atas maknanya dia bukannya kosong tu yang di atas, tetapi ada nombor di atas. Jadi dia matriks segitiga. Yang lain tu kosong. Dan di sini pun dia membentuk segitiga. Okey. Dan yang lain tu adalah kosong. Jadi dia dipanggil matriks segitiga atas disebabkan di atasnya ada nombor dan di bawahnya ni pula semua kosong. Okey, untuk yang kedua pula, jenis yang kedua, matriks segitiga bawah pula. Okey, matriks segitiga bawah. Kita tengoklah perbezaannya. Di sini dia membentuk segitiga ya, berada di bawah dan yang lainnya adalah nombor kosong. Di sini atas ni kosong. Jadi di sini di bawahnya ada nombor. Okey, ada unsur. Yang lain tu dia punya nombor adalah sifar. Okey, sifar. Sebagai contoh yang inilah. Selain daripada yang membentuk segitiga, dia menjadi sifar. Okey, contoh yang kelima pula. Bentuk yang kelima pula, matriks segi 4
sama. Matriks segi 4 sama. Kalau kita tengok perkataan segi 4 sama, mestilah peringkatnya mempunyai, tengok sini. Dia punya peringkat ni bilangan dengan lajurnya adalah sama. Okey, jadi 2 darab 2, 3 darab 3. Jadi dia bentuk segi 4 sama. Okey. Tidak kisahlah ada kosong ke tidak ada kosong, bila matriks tu membentuk mempunyai baris dengan lajurnya adalah sama, okey, baris dengan lajurnya sama, dia membentuk matriks segi 4 sama. Okey, selesai untuk pengenalan 5 jenis matriks. Jadi untuk latihan 3, kamu semua kena tulis di sini. Okey, tulis di sini definisi matriks daripada yang di atas tadi yang cikgu terangkan. Okey, kamu tuliskan di sini apakah definisinya matriks sifar, identiti, perpenjuru, segitiga. Okey, kamu tulis di kertas kamu di modul kamu. Jadi cikgu bagi contoh sahaja dulu untuk matriks sifar. Okey, sebagai contoh matriks sifar 0, 0. Ini contoh matriks sifar. Okay, kalau matriks identity, ingat dia mestilah di perpenjuru utamanya. Okay, perpenjuru utamanya nombor 1, nombor 1. Dia identity ni ada nombor 1 dan sifar saja. Okay, sebagai contoh di sini 0, 1, 1, 0. Ini matriks identity. Okay, kita tengok contoh di atas. Matriks identity. Yang ni, nampak ni. Okey, dia ada nombor 1 dan sifar sahaja. Dan perpenjuru utamanya, tengok ini perpenjuru utamanya, tengok anak panahnya ni. Anak panah ni nombornya adalah 1. Okey, seterusnya latihan 3 matriks perpenjuru. Okey, matriks perpenjuru ni ingat perpenjurunya mestilah sifar penjurunya. Jadi sebagai contoh 0, 0, 0, 2. Okey, 2 di sini. Dan juga kita buat matriks berapa ya? Kita ambil contoh sini. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Okey, saya ingat sikit. Saya ingat pula. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Yang ni. Okey, matriks perpenjurunya. Apabila ni perpenjurunya di hujungnya ni, dia punya nombor adalah sifar. Atau saya cikgu guna kadang-kadang kosong, kadang-kadang sifar. Inilah yang penting kamu fahamlah. Okey, ada sifar di sini, nombor sifar. Okey, dan seterusnya matriks segitiga ni, matriks segitiga dia ada 2, sama ada atas dan juga bawah. Jadi kamu boleh pilih dua-dualah. Kamu letak contoh dua-dua di situ. Contoh dua-dua kalau matriks segitiga. Kalau segitiga atas, kalau atas, macam mana bentuknya? Contohnya 0, 1, 2, 3. Yang ini matriks segitiga atas. Sebab apa? Di atasnya ada nombor. Manakala kalau bawah pula, dia terbaliklah. Dia terbalik. Di bawah pula yang ada nombor. Contohnya 1, 2, 3. Di sini 0. Okey. Cikgu betulkan dulu. Okey. Di sini beza. Tengok di sini. Di bawahnya pula yang membentuk segitiga. Jadi dia adalah matriks segitiga bawah. Manakala yang ni matriks segitiga atas. Okey, seterusnya. Jadi untuk latihan kamu kena buat 1/1 selesaikan sehingga di sini. Okey, 1.2 kita akan masuk kelas yang seterusnya. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian.